Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada 6 Muharram 1443, syarah kitab Al-Wafi, syarah kitab Al-Arba'in. Hadis 40 yang ke-19 di bawah tajuk Aunullahi ta'ala wa hifzuh, pertolongan, pemeliharaan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba Dia. Hadis ini terkenal dengan nama hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW didik sepupu dia, adik dia ni yang masih lagi kanak-kanak, dengan didikan pemantapan akidah yang cukup kuat. Dalam hadis ini Nabi kita berpesan pada Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari aku naik kenderaan bersama dengan Nabi, duduk di belakang dia, membonceng, orang kata-kata gendong. Faqala ya ghulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatin. Aku nak ajar kepada kamu beberapa patah perkataan yang Allah Ta'ala akan beri manfaat kepada dia dengan ilmu ini. Yang pertama, ihfazillaha yahfaz. Mujaga Allah, mujaga hak Allah, perkara yang wajib yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Menjaga Allah, Allah pimpin kamu. Kamu dapati Allah di hadapan kamu. Jadi Alhamdulillah, dua patah kalimah ini telah kita huraikan dalam CD yang lepas. Sambungan kita pada kali ini iaitu isu poin yang ketiga. Nabi SAW beritahu, wa iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, doa, minta dengan Allah. Jangan pergi minta dengan benda-benda lain. Wa iza ista'anta, bila kamu minta pertolongan, juga kita kena minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu di antara sabdaan Nabi kepada Ibnu Abbas. Baik para pelajar sekalian, untuk meringkaskan masa, ana tak ulang balik baca semua hadis kerana dia panjang. Ada dua riwayat dalam ni. Yang ana nak sambung kepada para pelajar sekalian, tengok kitab Al-Wafi, terbitan Hidayah yang saya baca ini, muka surat 227. Muka surat 227. Perkara yang keempat. Tengok, perkara yang keempat, nusratullah, makna pertolongan Allah Ta'ala, wa ta'yiduhu, dan bantuan Allah Ta'ala itu akan sampai kepada kita dengan syarat-syaratnya. Dia tak mari begitu je. Allah SWT ni akan beri kepada kita bantuan, pertolongan apabila cukup syarat. Jadi bagaimana kita nak mencukupkan syarat kita ini? Inilah yang perlu para pelajar ambil perhatian, belajar betul-betul supaya kita mendapat rahmat, pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Siapa yang Allah jaga? Tengok nombor 4. Dalam kitab tu ada nombor 4. Sesiapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bersama-sama dengannya, dengan perhatiannya dan pertolongannya, memelihara dan menjaganya, mengurniakan taufik dan mengurniakan istiqamah untuk beramal dengan Islam
kepada hambanya yang terpilih, yang telah menjaga hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang nak Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala lindungi kita, Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, kita dulu kena jaga hak Allah, baru dapat pertolongan. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan mereka yang bertakwa. Syarat ni, nak minta Allah Ta'ala bantu kita, kita kena bantu diri kita dulu, iaitulah menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah bersama dengan orang-orang muhsinun, yang melakukan kebaikan. Itu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahli ayat 128. Baik, seorang ulama salaf nama dia Qatadah. Qatadah kata apa? Man yattaqillah yakun ma'ah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bersama dengannya. Dan sesiapa yang Allah bersama dengannya, maka bersamanya adalah satu pasukan yang tidak boleh ditewaskan, penjaga yang tidak tidur, dan pemberi petunjuk yang kita tidak akan sesat. Allahu Akbar. Mana kita duduk di bawah, sepenuhnya di bawah bimbingan, kawalan Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, kata di para ulama, pertolongan Allah Ta'ala murtabitan, berkait rapat dengan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kitab tulis syarat nak mendapat pertolongan Allah, yang pertama Tuhan nak tengok setakat mana ketaatan kita terhadap perintah Allah, dan setakat mana kita menjauhkan segala larangan-larangannya. Maka sesiapa yang mentaati Allah, pasti Allah akan menolong dan menambahkan kekuatannya. Sebaliknya, sesiapa yang melakukan maksiat, penterjemah kata memaksiatinya. Orang guna ke bahasa ni. Siapa yang memaksiati Allah, Allah akan hinakan dia. Janji Allah Ta'ala ini dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, yakni kita beramal dengan agama Islam ini, kita berdakwah kepadanya, maka Allah Ta'ala akan bantu kita dan meneguhkan pendirian kamu. Ayat yang Ali Imran 160, in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Mana-mana orang yang Tuhan bagi pertolongan, kita tak akan kalah. Cuma kita nak dapat pertolongan tu kena takwa, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi di antara syarat kesatuan ummah yang perlu dijaga, iaitulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Allah peringatkan umat Islam, jangan berpecah, jangan berbalah. Kalau ada isu tak puas hati, bincang baik-baik. Ni kita asyik duk berkelahi, nampak tamak. Orang Kelantan kata temuk ni mana nampak ketamakan tu, ketara sangat, nak kejawatan, berkelahi sana sini. Fatafshalu, bila kamu berkelahi, kamu akan hilang kekuatan, kamu akan kalah. Kita tengok ini nak menjaga kemenangan bukan satu benda yang senang. Baik, kemudian kita pergi kepada isu yang kelima. Ibnu Abbas ni seorang yang muda, masih kanak-kanak, maka Nabi beri peringatan khas kepada dia, iaitu menjaga hak Allah masa muda sebelum tua. Yang kata, nanti tua aku nak taubat lah. Jangan. Kita kena jaga hak Allah ni waktu kita muda lagi. Daripada muda sampai ke tua, sampai ke mati, jaga hak Allah. Jadi siapa dia jaga masa dia muda, jaga agamanya, jaga syariatnya, waraknya, insya-Allah waktu dia tua nanti Allah jaga dia. Ni kita bimbang hari ni, orang tua-tua tengok-tengok kena tangkap. Berapa umur tok ayah? 70. Kenapa? Buat benda mungkar yang dahsyat. Rogo cucu lah ada. Kenak kepada, na'udzubillah.
Na'udzubillah. Kenak kepada kawan, tua-tua diri tapi berlaku kenak kepada kawan lagi. Kenak kepada negara lagi dahsyat kan. Maka kita kata ini perkara-perkara yang perlu kita kata Allah di pundak, Allah jaga waktu kita tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, Nabi kata 7 golongan orang yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat esok. Siapa dia? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Selepas pada pemimpin, terus disebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam suasana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Tuan Syekh, oleh sebab itu inilah rahsia. Inilah rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik, mentarbiah Ibnu Abbas, sepupu dia ni yang masih di alam remaja supaya mantap iman dia, menjaga hak Allah, Allah jaga kamu sampai bila-bila. Allahu Akbar. Dalam siri yang lepas, bukan Tuhan jaga kita saja, Allah akan jaga sampai keturunan zuriat kita, sebagaimana yang kita telah tadabbur dalam suratul Kahfi. Wa kana abuhuma salihah, 2 orang anak yatim yang dibaiki rumah dia, tembok dia tu, harta dia tu. Kenapa? Sebab 2 ibu bapaknya soleh. Mak ayah dia orang soleh. Anak dia dijaga oleh Nabi, harta benda dia. Masya Allah, tabarakallah. Bukan penghulu kampung. Nabi mari selamatkan harta dia. Kemudian dalam hadis lain Nabi kita peringatkan, yaghtanim khamsan qabla khamsin, ambillah 5 sebelum 5, syababaka qabla haramik, waktu muda sebelum kamu tua. Baiklah. Itu kepentingan yang kita kena letak, jaga anak-anak kita biar mereka membesar dalam suasana begini. Ana dengar ramai keluhan ibu bapa, kebimbangan dengan COVID ini. Apabila peraturan SOP langsung tidak dibenarkan bawa anak-anak ke masjid. Dia kata apa jadi dengan generasi selepas ini? Generasi pasca COVID. Bagaimana kita nak pulih balik kecintaan mereka kepada rumah Allah? Ini pun kita kena fikir panjang. Jangan duduk mikir berebut kerusi ya, fikir ke anak-anak yang terbiar dalam pendidikannya. Hari ini macam mana kita nak fikir? Allahul musta'an. Baik. Yang keenam, yang kena ibadullah ta'ala asyakirun, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, maka adalah mereka yang berhak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Orang yang nak dapat pertolongan Allah Ta'ala ni, apa kategori dia? Yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna syukur? Syukur ni bila kita dapat nikmat, kita tunaikan hak nikmat. Bila kita dapat kesihatan, kita gunakan kesihatan kita tu untuk apa? Untuk yang mengabdikan diri kepada Allah, bantu orang susah, itu panggil orang syukur. Bila kita dapat kekuasaan, kita guna dengan cara untuk membantu rakyat, menjaga agama, jaga kesatuan ummah, ketepikan golongan-golongan resis yang nak mengambil kesempatan untuk meruntuhkan agama kita. Hati-hati. Tapi apa boleh buat? Kalau tak syukur, kata di dalam tu, kata bisyukri tadum an-ni'am. Dengan syukur, nikmat akan kekal. Kufur nikmat, hilang dia punya kenikmatan. Baik, tengok dalam ceritanya. Ahlun nusrah wal ma'una asyakirun, orang yang bersyukur, orang yang layak menerima bantuan, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan akan mendapat apa dia? Mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla apabila kita kenal Allah, apabila kita tahu semua nikmat yang Allah Ta'ala yang anugerahkan, bukan kerana kelicikan kita, kebijakan kita, maka kita kena jadi orang yang bersyukur. Syukur tu panjang lah. Syukur dalam semua perkara lah. Ada harta, syukur dengan cara harta. Ada pangkat, syukur dengan cara pangkat. Ada kesihatan, ada ilmu, kita syukur dengan cara kita berilmu. Macam mana cara dia? Dengan cara kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jangan duk simpan ilmu itu untuk kita seorang je, tak jadi. Maka
Orang yang tahu nikmat Allah Ta'ala, menyedari nikmat, maka dia akan melakukan ketaatan. Menjauhi larangan dan menunaikan hak-hak dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka ianya adalah datang daripada Allah. Suratul Nahl ayat 53. Nikmat yang kita dapat ni siapa bagi? Allah yang bagi. Ini adalah satu makrifat yang khusus mengenai Allah Azza wa Jalla, maknanya pengenalan khusus. Satu lagi ciri yang kita kenal besarkan, iaitulah ciri mensyukuri nikmat. Tak syukur nikmat, nikmat hilang. Jangan duduk bercakap banyak. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kalau kamu kenal Allah Ta'ala waktu kamu senang, waktu kita sihat walafiat, kita menjadi penghias, pemakmur masjid, lidah kita basah dengan menyebut nama Allah, tangan kita mengholorkan bantuan kepada orang yang memerlukan, kan? Kita jalan ke tugas amar ma'ruf nahi mungkar, semua benda yang baik kita buat. Bila kita susah, Allah pula mari cari, Allah kenal kita, beri pertolongan kepada kita. Ni kita bimbang ini waktu sihat, waktu ni tak jumpa Tuhan. Bila dah melekat di kerusi hospital, nak bergerak tak boleh, baru cari Tuhan. La. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sabda Nabi SAW, man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Sesiapa yang suka agar Allah menerima doanya pada waktu susah, maka dia memperbanyakkan doa pada waktu senang. Hadis ini rawahu Tirmizi bisanadin hasan. Masya-Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Jika mereka minta dariku, maka aku perkenankan permintaannya. Mana orang ni, orang yang banyak ibadat kepada Allah Ta'ala ni, orang yang sentiasa bertakarrub ila Allah Ta'ala dengan amalan-amalan yang sunat yang banyak ini, Tuhan kata kalau dia minta aku beri, kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Mau nak apa? Ini syarat kita nak mustajab doa, perkenankan doa, kita kena jadi orang yang baik, kena jadi orang yang baik, orang yang kenal Allah Ta'ala sentiasa. Isu yang ketujuh, hadis Nabi kata apa? Wa iza sta'anta wa iza sa'alta fas'alillah. Hadis Nabi kata Abdullah bin Abbas, kalau kamu nak minta, minta dengan Allah. Kalau kamu nak minta pertolongan, minta pertolongan Allah. Ini yang ketujuh. Bertawajuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan memohon pertolongannya, berdoa dan meminta darinya. Nabi SAW telah mengarahkan Ibnu Abbas supaya melakukan demikian. Apa dia lakukan demikian? Sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk minta dengan makhluk-makhluk lain, duk minta dengan kita ni. Kadang-kadang banyak sangat rekaan-rekaan doa-doa yang pelik-pelik. Bila kita nak minta, pergi minta dengan wali, dengan kubur, pergi minta dengan macam-macam, kita kata jangan usahlah. Nabi ajar kepada kita akidah ini, akidah yang mantap. Wa iza sa'alta fas'alillah. Minta terus dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah. Jangan duk jadi macam puak Syiah dia minta tolong dengan Husain. Puak Syiah minta tolong dengan Husain. Orang yang mengaku ahli sunnah ni pula, aswaja dia panggil ni, kadang-kadang kita duk minta dengan wali tu, dengan minta dengan Jailani lah, minta dengan syekh tu, syekh ni bantulah tok syekh. Ini semua menyalahi perintah Nabi SAW. Wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Itu dia panggil kita kena jaga perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah, perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kena jaga.
Kemudian Allah Ta'ala memuji hamba-hamba dia yang sentiasa berdoa kepada dia. Baik, sebelum tu kita pergi kepada yang ke-8. Yang ke-8. Tengok, dia tertinggal terjemahannya. Tengok atas sikit. Dia bawa perkara 7 tadi. Karena itu, janganlah memohon daripada selain Allah dan meminta pertolongan selain daripada Allah. Sebagaimana tidak boleh dihadapkan doa dan syukur itu kepada selainnya, janganlah memohon keampun selain padanya, tidak boleh rukuk dan sujud melainkan kepada Allah. Itulah maksud yang Nabi kata, wa iza sa'alta fas'alillah. Dan sabda Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika 1/3 akhir malam, Allah Ta'ala berfirman, hal min sa'ilin, adakah orang minta aku beri? Hal min mustaghfirin, adakah orang minta ampun aku ampunkan? Bila ni? Di akhir malam, di 1/3 terakhir malam, dalam pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi. Ini waktu mustajab doa, waktu kita diminta supaya bangun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita waktu itulah waktu paling sedap tidurnya, kan? Dalam kitab ni matan hadis ni bertukar. Matan hadis fa iza sa'alta du atas. Hadis riwayat Bukhari ni tak bawa matan dia. Matan dianya inna Allah Azza wa Jalla yaqul hal min da'in, hal min mustaghfirin. Itu matan dia. Biasalah kitab ni ada banyak kelemahan lah. Dari sudut teknikal terjemahan dia pun pelik. Susunan ni pun boleh jadi cetak ni apa ni, tuan-tuan tandalah letak panah naik ke atas dia punya matan hadis ni. Matan yang bawah tu tidak ada matan. Baik, kita berpindah kepada yang ke-8, ad-du'a lil qaribil mujib. Yang ke-8, kita adalah kena berdoa kepada Allah yang sangat dekat dengan kita, yang memperkenankan doa kita. Mana dalil Allah sangat dekat? Tengok dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'min, ataupun surah dikenal dengan nama Suratul Ghafir. Tulis ni pelajar. Surah Mu'min atau surah Ghafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan bagi kamu. Surah Mu'min atau surah Ghafir ayat 60. Kita kadang-kadang pening. Tuhan janji nak perkenankan, tapi kenapa dia tak beri apa aku minta? Dah 3 tahun minta tak dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah perkenankan permohonan bukan bermakna Tuhan kabulkan permohonan. Dia ada 2 cara. Perkenan satu, qabul maknanya Tuhan terima yang kita minta. Tapi permohonan kita tu sudah sampai kepada Allah. Allah dengar semua apa yang kita minta. Tuhan nak qabul, itu lain. Ibarat mudahlah, bukan kita nak banding Allah, laisa kamitsli syai'. Ada orang pergi menghadap duli yang mulia yang di-Pertuan Agong. Diterima menghadap. Balik senyap. Tak tahu apa yang dia minta. Mungkin dia minta apa-apa, belum tentu dikabul. Maknanya permohonan diterima, tetapi diluluskan, qabul mana? Diluluskan, itu hak Allah Azza wa Jalla. Macam kita inilah, bila kita hantar surat permohonan, pejabat akan tulis diterima pada tarikh 15 Ogos 2021 jam 3 petang. Adakah dia luluskan? Itu cerita lain. Maka Tuhan janji, ud'uni astajib, aku perkenankan. Tapi bagaimana Tuhan nak kabul, nak luluskan, itu 3 perkara yang kita kena belajar. Baik. Maknanya kita yakin dengan ayat ini Tuhan perkenan semua doa kita, tapi masalah kabul tu lain. Allah SWT puji hamba-hamba dia yang banyak berdoa, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Kita nak berdoa ada dua kriteria kena ada. Yang pertama, kita mesti takut Allah tak kabulkan. Yang kedua, mesti ada sifat harap, yakin Tuhan terima, baru boleh. Jangan nak main-main. Berdoa dengan Tuhan macam buat dengan Tok Hulu kampung ni, jangan. Ya Rabbi, aku nak sekian-sekian. Kalau Tuhan bagi, terima kasih. Tak bagi pun tak apa. Janganlah. Kita berdoa dengan Allah, kita kena, Nabi kata, wal ya'zimil mas'alah, kena minta sungguh-sungguh. Itu dia panggil wal ya'zim al-mas'alah, mana kena minta biar putus. Aku nak, ya Rabbi, benda ni. Jangan duk main, bagi pun tak apa, tak bagi pun, okey lah. Mana boleh dengan Tuhan macam tu? Dengan penghulu kampung, dengan pegawai-pegawai, boleh cakap macam tu kan? Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuan tahu ayat mana ni? Ayat ni ayat bulan Ramadan. Tengah nak cakap ayat puasa, Tuhan kata wa iza sa'alaka ibadi. Kalau hamba-Mu tanya hamba-Ku tanya-Mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, Allah kata fa inni qarib. Aku dekat. Aku perkenankan doa siapa yang berdoa, maka perkenanlah kamu semua segala perintahku dan berimanlah kepada aku. Mana kalau mu nak mustajab doa, falyastajibu li, perkenankan semua suruhan aku dulu. Kita kena kenal Allah Ta'ala baru Tuhan kenal kita. Ni kita tak kenal Tuhan, nak suruh Tuhan kenal kita macam mana? Baik. Yang kesembilan, wa iza sa'alta fas'alillah, masih lagi dalam bila kamu minta dengan Allah. Permintaan hanya ditujukan kepada Allah yang tidak jemu nak memberi. Allah ni sifat dia pemurah. Dia bagi semua. Orang derhaka pun dia bagi, orang taat pun dia bagi. Kadang-kadang yang derhaka lagi kenyang daripada orang yang taat. Kan? Kita tengok hari ni orang-orang yang nombor satu kaya dalam dunia, dalam negara kita ni, orang yang bukan Islam. Itu bukan mana itu dapat kekayaan, dapat jawatan, bukan mana Tuhan sayang. Tak semestinya. Ini setengah orang ni dapat jawatan, Tuhan sayang tu dia bagi. Belum pasti. Ada kata Tuhan nak menguji. Kita ni selagi tidak diuji, kita tak tahu juga orang ni baik tak baik. Sekali diuji, kita tahu. Oh, dia ni orang ni macam ni. Baik. Di antara kesempurnaan tauhid ialah meninggalkan perbuatan meminta-minta daripada manusia. Dan seorang Muslim itu hanya meminta dari Allah saja dalam semua keadaan. Kita kata dalam bab pergantungan hati. Nak pergi minta orang buat rumah, nak pergi minta orang tolong angkat barang kita, itu tak jadi masalah. Jangan salah faham. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih. Kamu pergi minta Allah Ta'ala limpah kurnia dia. Dalam riwayat At-Tirmizi mengatakan salullaha min fadlihi fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yus'al. Mintalah kamu dengan Allah dari limpah kurnianya, kerana Allah Ta'ala suka kepada orang yang meminta. Terbalik kita ni kan, kita nak minta dengan Allah. Sebab minta dengan Allah, Allah Ta'ala suka apabila hamba dia minta. Ya Rabbi, Ya Rabbi. 5 kali sehari kita angkat tangan. 5 kali sehari angkat tangan berdoa. Itu Tuhan suka nak dengar suara kita, nak dengar rintihan kita, nak dengar rayuan kita. Kita pula malah kan. Kalau nak doa, suruh orang tolong doa. Tak apalah Ustaz, tolong doa lah, ikhlas lah saya bagi duit. Dia ingat duit, semua benda dengan duit. Kita dengan Allah bukan semula boleh pakai duit semua. Kita dengan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah jemu terhadap setiap permintaan dan permohonan, dan tidak pernah jemu memberi dan memperkenankan kurniaannya. Sentiasa ya Tuhan bagi. Minta, dapat. Firmanullah Ta'ala, ma'indakum yanfad, wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan binasa, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi.
Semua benda yang kita ada atas dunia ni rusak belaka. Ana selalu ulang kepada para jemaah, kita dengan dunia sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Dua aja. Tapi apa yang dijanji oleh Allah di akhirat esok, telah janji apa? Syurga khalidina fiha, yang kekal abadi. Allahu Akbar. Sebaliknya Allah Ta'ala murka kepada orang yang tidak berdoa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmizi, man lam yas'alillaha yaghdab. Siapa tak minta, Allah Ta'ala murka. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syasi'a na'lihi idzan qata'a. Minta dengan Allah apa saja yang kamu nak, keperluan, sehinggakan tali kasut minta dengan Tuhan. Tali kasut minta dengan Tuhan apa? Pergi beli kat kedai lah. Betul. Tapi mana kita berdoa, ya Rabbi, aku berilah rezeki kepada aku, dapat tali kasut, dapat rumah, dapat banglo, dapat. Minta semua. Ini pergantungan hati kita tu biar rapat dengan Allah. Itu maksud dia. Baik. Kata ahli syair, menarik tuan-tuan kata ahli syair ni. Syair kata, dia syair ni kena baca lagu dia baru sedap. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Ni baca main sajak sikit. La tas'alanna bunayya Adam hajat. Mu jangan pergi minta hajatmu dengan anak Adam, dengan manusia. Minta wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah dengan Allah yang pintunya tak pernah ditutup, pintu rahmat dia. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Ta'ala murka kalau kamu tak minta dengan dia. Wa bunayyu Adam hina yas'alu yaghdab. Manusia ni kalau kita minta banyak kali sikit, celek putih mata mari. Apa dia ni, malah kerja. Hari-hari mari minta dengan aku. Ini dia panggil menarik. Syair ni boleh hafal. Siapa dia boleh ingat, kita bagi hadiah. Kan? Siapa dia boleh tulis harap, tulis kat bawah tu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'al yaghdab. Baiklah, kita pindah pula kepada isu yang ke-10. Soal ghairallah. Minta daripada Allah Ta'ala suatu kehinaan. Allahu Akbar. Dengar ni tuan-tuan. Kita minta dengan makhluk satu kehinaan bagi kita. Adapun manusia apabila diminta, manusia ni bila kita minta daripada mereka, ada dua kemungkinan terjadi. Sama ada dia beri ataupun dia tak beri. Satu, kalau dia beri, ni tengok, mungkin dia mengungkit. Ada juga. Kalau dia tak beri, mungkin dia hinakan kita. Artinya kita ni dalam dilema lah, kata orang, dilema. Ada orang ni bila kita beri minta, dia bagi. Tapi dia mengungkit, sakit kepala telinga kita. Awak ni malah kerja ni, minta yang pandai. Sakit juga kepala kita lagi tu. Ada orang dah lah tak bagi, kata uduh pula, basah malah. Tengok body tu, tanpa gajah pun mati. Tapi punyalah malah kerja. Dia tak tahu kita sakit dalam. Jantung dah tersumbat, buah pinggang dah mati sebelah. 3 kali dialisis. Tengok body nampak macam okey, tapi banyak yang tak okey. Ni kita kena ingat. Jadi masalah lah. Jadi jangan duk minta banyak dengan manusia, sebab kita akan jadi hina ataupun dihinakan oleh manusia. Nabi SAW pernah buat bai'ah, ikat setia dengan para sahabat. Allah yas'alanna syai'a. Kita ikat setia, jangan minta dengan orang. Buat kerja sendiri. Allah. Di antara orang yang telah ikat setia dengan Nabi tak mau minta ni, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Zar, Sauban, Auf bin Malik. Katanya dalam cerita ini, mereka ini tak minta dengan orang pun. Sekiranya contohnya tali unta dia jatuh, dia tak minta orang tolong angkat. Tak.
tungkak dia terbalik. Tolong angkat tu. Tak minta langsung. Orang bantu dia tak marah, tapi mereka tak minta sebab dia janji dengan Nabi tak mau minta. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita? Kita ni asyik meminta-minta je. Oh, sudah. Minta ni sama ada kita dihina atau diungkit. Dua perkara yang orang panggil berat dalam hidup kita. Maka kita sebagai orang beriman, jangan buat dua perkara itu. Orang minta kita beri, jangan mengungkit pemberian, jangan menghina orang yang kita tak nak beri. Sudah. Tak nak bagi, cakap betul baik-baik. Tuan, saya tengok tuan ni sihat aja, kenapa tak bekerja? Kenapa tak cari rezeki? Biar dia hurai kepada kita, dia cari rezeki dah. Tapi musim Covid ni dia jual pasar malam tutup. Sumber pendapatan lain tak ada. Jadi masa tu menjadi kewajipan kepada kita untuk apa? Untuk kita beri bantuan kepada dia. Baik, kita pergi kepada isu yang ke-11, al-isti'anah bil qawi. Minta pertolongan dengan Allah yang maha gagah perkasa yang tidak boleh ditewaskan. Ini Nabi kita ajar di sini. Ajar kepada kita apa? Kita minta dengan Allah. Adapun memohon pertolongan itu dah daripada seorang yang kuat dan berkeupayaan untuk memberikan pertolongan tersebut. Seorang hamba itu memerlukan pertolongan dalam setiap urusannya, sama ada kecil atau besar. Jadi kalau kita nak minta tolong dunia pun, kita minta tolong dengan orang yang gagah. Nak buat rumah, cari tukang. Bukan pergi cari mekanik. Kan? Nak baiki kereta, jangan cari tukang rumah. Kita pergi cari mekanik yang baiki kereta, maknanya itulah. Tapi dalam pergantungan, perkara yang pergantungan hati, kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu dia panggil pergantungan hati. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Talaq ayat 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa dia tawakal Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan dia. Dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan kita, hanya kepadamu ya Allah kami minta. Kami sembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lepas solat pergi cari kubur, pergi minta dengan orang mati. Pelik. Sepatutnya kita yang hidup ni doa kepada orang mati. Ni tidak. Kita yang hidup pergi suruh orang mati berdoa kepada kita. Ini ajaib yang berlaku dalam dunia hari ini. Dunia mana? Dunia yang tak nak ikut sunnah Nabi. Begitulah keadaan yang terjadi. Baik, para pelajar sekalian, kita pindah kepada isu yang ke-12. Al-isti'anatu bi ghairillahi azza wa istikanatun wa dha'f. Meminta bantuan lain daripada Allah adalah suatu kelemahan dan suatu kerendahan diri. Ya Allahu Akbar. Sesungguhnya sesuatu permintaan terhadap bantuan itu menzahirkan kelemahan orang yang memohon bantuan. Jadi kalau kita pergi minta bantuan dengan makhluk je, kita nampak lemah, nampak hina. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, mintalah dengan orang pun nak macam mana? Takkan kita nak lapar diri begitu. Tetapi minta dengan Allah Azza wa Jalla tidak hina. Bahkan orang yang minta dengan Allah, inilah orang yang menunjukkan dia tu dekat dengan Allah. Sebab apa? Apabila dia kenal Allah Azza wa Jalla, pada saat itulah dia akan memohon pertolongan Allah. Kita nak kenal Allah Ta'ala. Baik, kita berpindah kepada isu yang ke-13 dalam hadis ni. Nabi SAW beritahu kepada Ibn Abbas, kalau seluruh dunia berkumpul untuk memberi manfaat padamu, mereka tak mampu. Kalau dunia berkumpul untuk memberi mudarat padamu, mereka tak akan mampu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, kecuali sesuatu yang Allah tetapkan kena atas kamu. Barulah kena mudarat kita. Ataupun kalau benda tu nak dapat, Allah Ta'ala nak beri kepada kita, orang nak cuba nak sekat, tak akan boleh. Dalam siri yang lepas, Hana kata, kita terimalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dengan kita berusaha mencari yang terbaik, bila tak dapat ke orang lain, ataupun apa saja, kita kata itu takdir Allah Azza wa Jalla. Mana kita kena belajar ilmu takdir. Nabi kata apa? Seluruh dunia berkumpul, nak bagi manfaat, tak boleh. Sebaliknya seluruh dunia berkumpul nak beri mudarat juga tidak boleh. Ini kelebihan
tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini Tuan Syekh kita bawa hadis yang adalah hadis bab dan juga firman Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 17, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Taala nak menimpa satu kemudarat pada kamu, tak ada siapa yang boleh hilangkan. Dalam ayat Al-Hadid 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua yang berlaku ini, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, tidak pula yang menimpa pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakanmu. Jadi kita belajar hadis ini jelas diperjelaskan dengan ayat Quran. Dan ada sebuah hadis lagi, hadis riwayat Imam Ahmad, inna likulli syai'in haqiqah. Setiap sesuatu itu ada hakikat, realiti. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman, dan tidaklah seorang hamba itu mencapai hakikat iman yang tinggi sehinggalah dia tahu apa sahaja musibah yang menimpanya, dia tahu tidak siapa yang menjadikannya tersilap, dan apa saja yang Allah nak tetapkan, tak ada siapa yang boleh halang. Jadi kita kena letak situ. Maknanya kalau benda yang Tuhan dah takdir benda tu berlaku, kenalah kita. Kalau Tuhan tak takdir benda tu berlaku, benda tu tak berlaku, tak kena kepada kita, tak usah ada usik lah. Nak suruh kena tak dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman hidup kita sendiri telah mengajar kita perkara ini. Berapa banyak kita usaha nak mendapat benda tu, benda ni, tak dapat. Berapa banyak yang kita usaha supaya tak kena kita, kena. Itu kita balik kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Contohnya kita mencorakkan, anak aku ni nak suruh hafal Quran. Daripada kecil lagi kita hafal Quran. Masuk mahak tapis Quran. Boleh siji Al-Hafiz. Rupanya anak kita dapat siji Al-Habis. Habis hafal Quran, dia tak murajaah, tak dapat hafiz. Nak kata apa? Minta pula nak masuk U yang terkenal dalam dunia ni. Punya usaha. Tak dapat juga, takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena terima lah. Tak usah duduk menangis hari-hari. Buat apa duduk tangisi benda yang Tuhan tak tulis untuk kita. Ini. Baiklah, yang terakhir dalam perbincangan kita ini, terakhir untuk kali ini, ada satu lagi siri yang seterusnya, iaitu al-imanu bil qada'i wal qadar syaja'atun wa iqdam. Orang yang mantap iman dia dengan qada' dengan qadar, orang ni akan melahirkan makhluk yang berani, makhluk yang kuat dia punya ketahanan diri. Sebab apa? Sebab dia tahu, aku berani setara mana pun. Kalau nak kena, tak kena juga. Setelah sabit bahawa manfaat dan mudarat adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah, bagi seorang hamba itu tidak akan memperoleh apa sahaja manfaat atau mudarat, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ilmu Allah Ta'ala, telah dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Maka ketika itu seorang ini mendorong dirinya untuk berani berjuang, berani untuk menentang kemungkaran, berani menyatakan kebenaran, sebab dia tahu apa yang dia buat ni Allah dah tetap dah. Dalam Lauhil Mahfuz sudah tetap, orang ni kena tak kena. Jadi kenapa kita mau takut lagi? Allahu Akbar. Allah Ta'ala ajar kepada kita ayat surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman mesti bertawakal. Ini kita kenal tak situ. Surah At-Taubah ayat 51. Jadi ini maksud ayat ini mengajar kepada kita berani. Ini pengalaman hidup. Ana perhati daripada ana budak lagi tahun 80-an dulu. Tahun 70-an dulu. Orang-orang yang berani bercakap tentang agama ni risiko tinggi. Kalau guru bercakap menentang kemungkaran, dia kena dihantar ke ujung negeri. Orang Kelantan dia panggil Ulu Kelantan. Dulu Kuala Kerai tempat kita ni dipanggil Ulu. Sebab sampai sini habis jalan. Nak pergi sana kena naik kereta api atau naik motor galah, motor sungai.
Sekarang ni tak lah. Kuala Krai dah naik standard jalan jalan KL orang panggil. Duduk mana Kuala Krai? Jalan Kuala Lumpur. Hilir kan bunyi tu. Oh, dia bercakap contohnya bercakap tentang Islam. Tak usah kata bercakap, pergi dengar orang ceramah. Masuk ke ulu tu pergi hantar. Tapi berani situlah orang berani. Yang tak berani penakut hangit tak kata apa. Nak bagi solat masjid kita pun takut. Takut kena cop itu cop ni, kita kata masya-Allah tabarakallah. Akhir kali pencen dengan takut gitulah kata orang. Nak kata apa? Jadi orang berani boleh mari solat sini, boleh mari bertalaki, boleh belaka-laka. Maka para jemaah sekalian, kita break sekat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Di dalam bab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ibnu Abbas. Nabi kata apa? Tengok hadis, innan nasra wa'lam annan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah Ta'ala dia beri kepada orang yang sabar. Wa annal faraja ma'al karb. Kelepasan itu melalui kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Susah akan diikuti oleh senang. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, muka surat 5238, isu yang ke-15. Mungkin kita akan habiskan dalam siri yang akan datang, syarah kepada hadis 19 ini insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.